Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang kepada anda semua penonton Hello Doktor TV3. Hari ini 13 Februari 2022, hari Ahad. Harapnya semua sihat-sihat sejahtera saja. Mungkin hari Ahad ini ada yang baru balik dari tempat kerja ataupun sedang bercuti, baru pulang daripada kampung halaman masing-masing, nak berehat. Selamat berehat kita ucapkan sebab esok nak mula kerja kan. Okey, apa pun hari ini di Hello Doktor kita akan bincangkan tentang satu topik kesihatan yang mungkin jarang sekali dibicarakan tetapi sangat penting untuk kita ambil tahu. Hari ini kita bincangkan tentang puberphonia. Apa itu puberphonia? Ia adalah satu keadaan di mana seorang lelaki bersuara wanita. Saya pasti anda sendiri pernah tengok di laman media sosial video-video yang tular, yang viral, seorang lelaki yang suaranya seakan-akan wanita, pandai menyanyi dan sebagainya. Jadi kita nak tahu apa puncanya dan adakah kondisi puberphonia ini boleh dirawat ataupun tidak. Kalau anda ada sebarang soalan, anda boleh komen di ruangan komen di Facebook kami, Hello Doktor TV3. Dan hari ini tetamu kita di studio Hello Doktor ialah Puan Sheryn Sukmum, iaitu terapis pertuturan bahasa dari Hospital Chancellor Tuanku Mukhris HCTM Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Apa khabar Puan Sheryn? Khabar baik. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kita hari Ahad ni pula tu Puan Sheryn. Okey, baiklah, sebelum kita nak pelajari, nak fahami tentang puberphonia ini ataupun kondisi lelaki bersuara wanita, kita nak saksikan sebuah laporan ini sebab biasanya kita bercakap tentang lelaki bersuara wanita, tapi macam mana pula kalau wanita bersuara lelaki? Ayo kita saksikan laporan yang disediakan oleh Faris Hafifi. Silakan. Suara aku ni dari dulu macam lelaki. Even aku pergi main-main dengan kawan perempuan aku, mesti boyfriend diorang ingat diorang curang. Sebab suara aku je weh. Mendapat lebih kurang 1 juta tontonan di laman TikTok, video yang menunjukkan seorang individu perempuan yang bersuara garau umpama lelaki tular di media sosial. Jadi hari ini saya berada di sebuah klinik di Cyberjaya untuk bertemu dengan individu yang juga merupakan pembantu perubatan di klinik ini. Berusia 32 tahun, Nurul Syazwani Kamaruzi berkongsi keadaan suaranya yang unik. Adik-adik saya, yang last dengan second last suara besar. Diorang sebab memang suka menjerit. Kita orang kan adik-adik kan, tingkat 1, tingkat 2 menjerit panggil-panggil. Tu maybe kot jadi tiba-tiba suara besar. Mula berkhidmat sebagai pembantu perubatan sejak tahun lalu, wanita kelahiran negeri Pulau Pinang ini kadang-kala terhibur dengan reaksi orang ramai terhadap suaranya. Selalunya orang confuse, orang ingat saya Dr. Azman. Bila saya angkat dia, saya jawab salam semua. Ya doktor. Pernah jugalah. Ya cik. Saya bukan cik, saya puan. Kadang-kadang macam tu orang macam confuse sama ada saya lelaki atau perempuan. Dia sebab suara lah. Orang yang first time dia akan confuse. Tapi dia kata, saya ingat yang kat kaunter tu lelaki. Menjawab ke? Ya saya puan. Dia jadi macam tu lah. Sharina Salihin, 26 tahun, turut berkongsi pewatakan rakan sekerjanya itu. Bila mula kenal dia, Syaz ni dia pemalu tau mula-mula. Mula-mula lah dia pemalu sikit, tapi bila dah seminggu kenal dia sabar jap. Dia memang nampak kasar tapi dia sangat-sangat lembut. Saya nampak lembut ni, saya lagi kasar daripada dia sebenarnya. Satu je lah saya nak pesan, jangan insecure. Tak kisahlah kalau suara kau macam lelaki. Sebab banyak saya dapat yang dekat dengan saya, dia ada masalah insecure tentang suara. Saya kata, kak, suara kak sama dengan saya. Saya malu nak jumpa orang kak. Saya rasa macam orang ni macam ni. Saya tak perlu. Sebab sepanjang saya umur 32 tahun ni, saya rasa macam it's okay. Kau jadi je diri kau. Jadi je. Tak perlu rasa malu ke apa ke. Benda tu macam Allah dah bagi kan. So, terima dan guna je.
itu dia cabaran Syaz. Suaranya garau sikit, kasar sikit seperti seorang lelaki, tapi gunakan ia sebagai satu rezeki dan juga memberi inspirasi kepada orang lain. Tahniah kita ucapkan buat Syaz. Okey, baik Puan Syarin, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam tentang puberfonia ni, kita nak Puan Syarin komen sikitlah tentang keadaan yang dihadapi oleh Syaz sebentar tadi. Seorang wanita yang suaranya kasar seperti seorang lelaki, Puan. Jadi kalau kita dengar daripada suara dia tu, dia punya nada tu lebih rendah. Sebab itu kedengaran tu macam suara lelaki. Sebab lelaki ni memang terkait dengan nada yang rendah. Frekuensi lah, pitch rendah. Sebab golongan lelaki ni dia 85 Hz 85 Hz hingga ke 110 Hz. Dia punya range, julat frekuensi, julat pitch tu lah. Jadi kalau kedengaran tu memang di base lah bunyi suara yang nada rendah. Jadi sebab itu mungkin macam dia komen tadi kan, dia orang dah salah anggap. Ingatkan itu suara lelaki lah. Tapi jika kita tengok dia rasa selesa dengan suara tu. Itulah sebenarnya Puan Syarin, kita kadang-kadang jumpa saja lelaki yang suara agak nyaring, wanita yang suaranya agak kasar. Kita rasa itu benda biasa sebenarnya kan. Tapi kalau lelaki suara nyaring tu agak istimewa sikit, agak berbeza sikit. Okey, baik Puan. Tapi sebelum tu kita nak tahu juga tentang peti suara manusia ni. Kita nak faham secara asasnya secara lebih jelas, Puan. Okey, peti suara ya. Peti suara itu dikenali sebagai larynx. Dia berada di bahagian leher kita ni. So dalam peti suara ni, kita panggil ada satu jalur kecil, dia bentuk V. Itu kita panggil dia pita suara. Jadi pita suara ni lah yang akan bergetar, yang menghasilkan suara, bunyi. Yes, pita suara, vocal cord. Jadi bagaimana pita suara ni sebenarnya dia boleh menipis. Bila dia menipis, dia akan hasilkan bunyi nada tinggi. Jadi kalau dia menebal, dia akan bunyi nada bawah lah. Jadi dia boleh menipis dan juga menebal. Jadi pita suara ini juga dia berfungsi tu untuk menghasilkan suara lah. Dia boleh bergetar ya. Jadi sebenarnya suara tu dia dihasilkan adalah daripada udara. Udara daripada paru-paru ni dia akan menolak ke atas dan melalui bahagian pita suara ni. Jadi pita suara akan bergetar dan juga terus pergi ke arah bahagian articulator lah. Articulator tu adalah bahagian belakang lidah, bahagian lelangi atas kan, and then bahagian bibir kita. Ada juga setengah bunyi tu dia keluar melalui resonator bahagian hidung kita. Itu yang bunyi macam bunyi nasal tu, bunyi sengah-sengah bunyi hidung tu. Okey, tadi Puan Syarin pun ada sebutkan tentang pita suara yang boleh menebal, menipis. Jadi sekarang ni kita nak faham pula apa sebenarnya yang berlaku bila seorang lelaki itu mengalami ataupun melalui akil balik, Puan. Okey. So akil balik jadi lelaki ni memang dia akan melalui proses akil balik. Jadi setiap lelaki, setiap individu tu dia akan mengalami di peringkat umur yang berbeza lah ya. Kalau menurut kajian, julat umur untuk lelaki akil balik ni bermula 11 tahun sehingga 14 tahun. Jadi sebenarnya apa yang berlaku pada peringkat awal, ukuran pita suara ni sama je, dia 2 mm. Tapi bagi perempuan, dia akan mengalami peningkatan sebanyak 0.4 mm setiap tahun. Okey, berbanding lelaki, dia akan mengalami ukuran kepanjangan tu 0.7 mm. Jadi kalau kita tengok, dia estimate purata dia 2 kali ganda lah untuk lelaki. Jadi sehinggalah dia sampai tahap maksimum, lelaki berukuran 16 mm, manakala perempuan 10 mm. Jadi semakin panjang pita suara tu, suara tu akan jadi semakin dalam. Macam tu. Jadi untuk lelaki juga, dia akan mengalami pembesaran di bahagian larynx. Sebab tu kita akan nampak ketara kan bahagian halkum dia tu kelihatan. Kelihatan bahagian halkum dia tu. Sebab itu kalau kita tengok dari segi nada, nada suara lelaki digambarkan bunyi nada rendah lah. Bass. Kalau perempuan tu memang tinggi, 165 hingga ke 220 Hz. Kalau kanak-kanak lagi tinggi, 300 Hz. Yes. Jadi sebab itu bila lelaki yang akil balik ni digambarkan, biasanya suara dia lebih garau, lebih dalam, dan juga lontaran suara tu akan jadi lebih kuat. Betul, lebih besar suaranya. Okey, Puan Syarin, selain daripada itu, biasanya apa masalah yang boleh terjadi dekat peti suara seseorang ni? Okey.
pada peti suara. So, tadi saya dah cakap peti suara kan. Di bahagian peti suara ni, banyak sebenarnya yang boleh berlaku lah. So antaranya lah jika terdapatnya ada perubahan anatomi, struktur dan fungsi yang boleh menjejaskan pita suara tu. Antara dia adalah kita panggil jangkitan pada larynx tu, peti suara yang kita nampak bila skop tu dia merah-merah je. Oh, dia jangkitan macam demam laryngitis lah. Yes. Kadang-kadang kita demam-demam tiba-tiba suara pun terkesan sekali kan. So bila cek tu ada kemerah-merahan. Jadi kadang-kadang kita akan rasa serak, suara pun berubah menjadi serak lah. Dia ada jangkitan kat situ. Yang lainnya antaranya juga vocal nodule, maksudnya ada ketumbuhan kecil lah, kecil di bahagian pita suara. Kalau pita suara tu kita tengok dia bentuk dia V, kalau macam ni kita tengok, so ada kanan ada kiri. So kalau nodule ni biasanya dia akan berlaku di kedua-dua belah lah, kanan dan kiri tu. Ini agak common, agak biasa di kalangan professional user lah. Maksudnya macam pengacara kan, yang selalu banyak menggunakan suara. Banyak bercakap ke? Yes, cikgu, jurujual kan. Kadang-kadang dia menggunakan suara ni secara berterusan tanpa rehat. Itu akan boleh menyebabkan nodul. Kadang-kadang dalam keadaan tak sihat pun paksa jugalah suara keluar. Jadi boleh menyebabkan nodul. Gangguan pada peti suara. Okey, ini menarik, kita nak fahami lebih lanjut lagi. Tapi Puan Sheryn, kita ada soalan juga daripada penonton Hello Doktor, daripada Nurul Iza. Ditanya, kenapa suara boleh hilang bila kita sakit tekak? Okey, kita dah Puan Sheryn kongsikan, jawab selepas kita berehat ya. Okey, baiklah, kepada anda jangan ke mana-mana, kita nak berehat sekejap saja. Kembali selepas ini di Hello Doktor TV3. Kembali lagi di Hello Doktor TV3 untuk kita bincangkan tentang puberphonia, iaitu kondisi di mana seorang lelaki bersuara wanita. Okey, kalau anda ada sebarang persoalan ataupun pengalaman ingin dikongsikan, boleh komen di ruangan komen di Facebook Hello Doktor TV3 ataupun boleh terus hubungi kami di talian 0377261603. Baiklah, tadi kita dah faham tentang peti suara, tentang pita suara. Kita nak fahami lebih lanjut tentang puberphonia. Tetapi sebelum itu, masih bersama kita di studio Hello Doktor Puan Sheryn Sukmum, terapis pertuturan bahasa Hospital Chancellor Tuanku Mukhris HCTM UKM. Okey, tadi ada penonton Hello Doktor bertanyakan di Facebook daripada Nurul Iza. Dia tanya, kenapa suara boleh hilang bila kita sakit tekak? Macam mana ini boleh terjadi, Puan Sheryn? Okey, biasanya bila kita sakit tekak ni apa yang selalu kita buat? Kita akan batuk-batuk, kita akan berdehem kan? Clear throat sebab kita akan rasa tak selesa dari bahagian sini. Jadi bila kita kerap kali berdehem tu, dia akan menyebabkan lagi swollen lah, maksudnya kebengkakan di bahagian tekak tu sendiri. Jadi bila dah kat situ pun dah bengkak, lepas tu kita lagi macam berdehem dan kerap batuk, kadang-kadang bila kita nak menggunakan suara tu kita terlalu memaksa. Bila dah paksa-paksa tu kadang-kadang suara pun dah keluar macam tu. Kadang-kadang guna je lah suara tu kan. Jadi sebenarnya itu yang menyebabkan suara tu makin lama mudah hilang. Kadang-kadang tahu-tahu je dah tak boleh nak keluar suara. Sebenarnya bila sakit tekak memang dapatkan rawatan doktor dan rehat. Memang tak boleh bercakap lah. Dia tak boleh bercakap tu kan. Kadang-kadang memang kerja kena bercakap. Kadang-kadang cikgu kan. Rehat tu bukanlah rehat sampai satu hari tak boleh bercakap. Rehat tu cubalah rehat. Kurangkan bercakap bila perlu. Dan juga bila rehat tu maksudnya jangan berbisik. Kadang-kadang nak juga bercakap, kadang-kadang berbisik. Berbisik tu sebenarnya akan lagi menyebabkan suara tu akan menjadi semakin teruk sebenarnya. Maksudnya kalau dah ada tanda-tanda awal tu, dah rasa tak selesa sebagainya, jumpa doktor sajalah kan. Kalau paksa lagi teruk lah. Mintalah MC doktor. Puan Sheryn, maksudnya kalau contohlah keadaan dah teruk kan sampai tak ada suara, ada kemungkinan tak suara tu akan berubah tone dia nanti? Memang kita akan perasan suara tu dah berubah. Bila dah sembuh nanti? Kalau dah tempoh 14 hari, 2 minggu tu, tidak kembali kepada suara asal, kena jumpa pakar. Kita bagi tempoh 2 minggu tu,
rehat. Kalau tak rehat lah, tempoh 2 minggu tu bagi masa. Kalau masih tak kembali pada suara asal, macam asal macam kekal je, jumpa doktor, jumpa pakar. Baik. Okey, sekarang ni tiba masa kita nak tahu tentang puberfonia pula Puan. Kongsikan apa itu puberfonia ni. Kan cerita tajuk kita hari ni. Puberfonia. Puber tu maksud puberty lah. Kalau fonia tu suara. So maksudnya suara masa akhir balik tadi yang kita ceritakan. So sebenarnya masalah puberfonia ni dia ada berlaku di kalangan lelaki dan juga perempuan. Tapi stigma masyarakat kita, perempuan ni okey je, walaupun berpitch bernada tinggi. Tapi bagi lelaki ni kita kata dia menjadi kebimbangan pada masyarakat, ya. Apa yang berlaku pada individu yang punya puberfonia ni masa umur akhir balik tadi kita cerita, ya, akan berlaku perubahan suara. So tapi untuk mereka akan kekal menggunakan suara yang bernada tinggi ni. Walaupun kita tengok dia tidak bersesuaian dengan jantina dia dan juga ciri fizikal dia itu sendiri. Nampak sasa, nampak dewasa. Suara tak bro je. Jadi biasanya individu ni dia akan mengalami kesukaran untuk dia kuatkan suara dia. Untuk dia lontarkan suara. Kadang-kadang bila bercakap tiba-tiba pitch break. Pitch break tu maksudnya dia punya nada kejap tinggi, kejap ke bawah. Tak stable lah nada dia. Kadang-kadang dia mengalami kesukaran untuk nak keluarkan suara, ya, untuk kekalkan suara. Sebab dia penat, dia rasa penat juga sebab bahagian larynx dia ni memang membesar. Kan macam tadi saya cerita akhir balik tu dia akan membesar. Tapi dia masih guna suara yang bernada tinggi. Kalau dia cakap macam biasa saja, suara jadi suara wanita lah, suara biasa saja. Okey, baik. Puan, kita ada pemanggil. Kita ada Siti Nurwani dalam talian. Hello, Siti Nurhani. Ya, saya. Assalamualaikum. Saya Siti Rohani. Siti Rohani. Okey, apa yang nak ditanyakan ataupun dikongsikan? Begini, doktor. Saya ada anak yang dia kadang kalau berkelahi menangis harian tu tak ganti-ganti menangis saja kuat. Tapi akhirnya dia, malamnya tu dia tak boleh bersuara lagi sampai 2-3 hari. Habis suaranya serak sahaja. Apa sebabnya suara itu boleh hilang, doktor? Macam mana caranya nak pulihkan suara dalam masa masa terdekat lah? Itu aja soalan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Puan Siti Rohani. Okey, dikongsikan tadi anak ini menangis sekuat hati sampai hilang suara. Itu macam mana pula Puan Syarin? Dia punya menangis. Menangis. Sebab menangis tu mungkin menangis secara berterusan. Kadang-kadang dia menangis pun dalam keadaan emosi yang sangat sedih. Jadi memang sangat terkesan lah, memberi kesan kepada bahagian pita suara tu, ya. Nasihat saya, kita dapatkan dulu pakar lah. Maksudnya jumpa doktor dulu untuk doktor boleh skop, ya. Skop tu maksud saya masukkan kamera di bahagian melalui hidung atau melalui bahagian mulut supaya kita boleh nampak keadaan pita suara tu. Jadi pita suara tu memang bergerak dalam keadaan baik ataupun ada kemerahan ke, jangkitan ke. Yang itu kena pastikan dulu. Sebelum kita sebagai speech therapist ni untuk nak cadangkan apa-apa terapi yang bersesuaian. Okey, dapatkan hikmat dari segi kesihatan dulu, ya. Okey, baik Puan. Puberfonia ni ada kaitan dengan hormon ataupun tidak? Okey, ya. Hormon, ya. Jadi kalau menurut kajian, dia tak adalah kita kata individu yang ada masalah, individu yang mempunyai puberfonia ni kekurangan hormon testosteron dia. Tak ada kajian yang jelas lah. Tak ada kajian yang jelas lah sama ada terkait secara langsung. Sebab kita tengok ciri fizikal dia semua okey je, normal je. Namun memang kalaulah lelaki berperwatakan wanita, dia ambil hormon, dia memang akan memberi kesan lah untuk dari segi menghasilkan suara seperti perempuan sebab dia terkaitlah hormon tu. Itu kalau diri sendiri ambil. Sama jugalah kalau lelaki, kalau perempuan nak berperwatakan lelaki, dia ambil hormon testosteron tu, memang boleh menebalkan pita suara yang boleh menyebabkan menghasilkan suara yang bernada rendah tu. Okey, ada beberapa faktor di situ jugalah, ya. Okey, baiklah, kita pun nak ajak anda untuk sama-sama kita saksikan rangkuman video mereka yang mengalami kondisi puberfonia ini. Jom kita saksikan. 마음을 연다 주먹을 정말
awas sampai keresahan dari jiwaku keliru, moga dilimpahi rindumu selalu. Tak belum siap aku kehilangan diri. Saya bersyukur dengan suara yang telah diberi. Inilah suara saya. I rasakan anda banyak tahu buat konten bukti yang I ni lelaki. Banyak dah. So, I rasa je boleh scroll kot. Kalau lah saya ni kan diberi pilihan untuk saya tukar, saya memang nak tukar dengan suara lelaki. Saya insecure juga dengan budak-budak yang form 3, form 2, form 4 and so on kan. Suara dia lelaki yang matang. Saya insecure. Tapi saya still mempertahankan diri saya ni seorang lelaki. Itu di antara rangkuman dan juga perkongsian mereka kan, cabaran yang dihadapi oleh mereka apabila mempunyai suara seperti seorang wanita. Dan sebenarnya seorang daripada mereka akan bersama dengan kita di Hello Doktor sebentar saja lagi. Okey, tapi sebelum tu kita nak fahami lagi tentang kondisi puberfonia ini, Puan Sheryn. Kita nak tahu puncanya apa sebenarnya? Sebenarnya banyaklah teori yang dibincangkan mengenai faktor berlakunya puberfonia ni. Okey, antara faktornya faktor kita kata fizikal atau organik lah. Contohnya jika berlakunya masalah saraf ya, ada juga masalah hilang pendengaran ya. Ada bila seseorang tu hilang pendengaran, kadang-kadang dia tak boleh monitor, tak boleh pantau suara sendiri. Suara macam kita bercakap ni, kita tahu kan suara kita nada tinggi ke rendah. Jadi kalau yang hilang pendengaran, kadang-kadang dia sukar nak dengar balik suara sendiri tu. Macam bila kita pakai earphone kuat sangat, kita pun tak sedar suara kita tiba-tiba dia cakap kuat kan. Okey, ada juga berlaku kelumpuhan, maksudnya lumpuh ya. Pita suara kan bentuk V, ada kanan dan kiri. Mungkin sebelah tu tidak boleh bergerak. Jadi sebelah je yang bergerak, kadang-kadang sebelah tu bekerja lebih keras. Itu faktor fizikal lah. Tapi sebenarnya kebanyakan mereka individu yang mempunyai puberfonia ni, dia disebabkan oleh faktor psikologi. Faktor psikologi ni sebab kita tahu tadi kan proses akil balik. Kadang-kadang dia macam perasan, suara dah berubah. Kadang-kadang mereka malu dan mereka rasa nak terus je menggunakan suara yang bernada tinggi tadi. Waktu kanak-kanak sikit. Yes. Okay. Ada yang tekanan emosi, ada juga di kalangan mereka tu tak bersedia. Dia memang rasa tak bersedia nak terima perubahan. Walaupun perubahan lain ada, kadang-kadang dia tak boleh nak terima sebab tiba-tiba je suara tu dah rasa lain kan. Kejut. Yes, ada juga faktor ibu-ibu ni ya. Ibu ni kan sebab ni anak lelaki, kadang-kadang dia memberi perlindungan kita kata berlebihan kepada anak lelaki ni. Kita kata excessive maternal protection tu menyebabkan anak lelaki ni dia rasa tak bersedia nak jadi man lah. Kita kata sebab peranan lelaki kan. Kadang-kadang itulah antara faktor dia lah. Tapi ada kalanya juga Puan Sheryn, mereka ni yang dah lebih dewasa, kalau kita lihat susuk tubuhnya, perwatakannya memang seperti seorang lelaki kan, tapi suaranya seperti wanita juga, pitchnya tinggi juga. Adakah ada faktor fizikal kesihatan lain juga? Faktor kesihatan lain yang macam mana tu maksudnya? Maksudnya mungkin ada masalah-masalah penyakit lain yang boleh dikaitkan dengan peti suara ataupun suara yang nyaring sebegitu, Puan Sheryn? Setakat ni memang kita tengok, sebab itu pemeriksaannya mesti melalui doktor pakar telinga hidung dan tekak dulu. Dia akan tengok, dia akan skor ada tak faktor-faktor patologi lah. Maksud kita tengok yang menyebabkan terhasilnya nada tinggi. Memang kalau tak ada keadaan baik, memang dia akan terus rujuk kepada speech therapist untuk start terapi suara lah. Okey, baik. Okey, kita ada lagi satu soalan di Facebook Hello Doktor daripada Umi Raihana. Ditanya kenapa suara halus seperti budak-budak walau dah dewasa kadang jadi normal. Nada nyaring tak jelas boleh berlaku pada perempuan.
Okey, kenapa ada setengah orangnya ni suaranya halus seperti budak-budak, Puan Sheryn? Itu yang seperti saya cakap tadi. Sebenarnya memang puberfonia ni boleh berlaku di kalangan perempuan. Sebab perempuan sebenarnya memang pada peringkat awal saya kata semua kita sama je pitch dia 300 Hz tadi. Jadi itu ada yang perempuan boleh terbawa-bawa sampai pergi ke dewasa dia guna suara yang sama sebenarnya. Punca dia pun sama seperti lelaki juga tadi. Yes. Tapi perempuan tu kita kata tak adalah memang ketara tu tahu perubahan suara dia tu kan. Lelaki is yes memang ketara perubahan dia tu. Betul sebab pernah juga jumpa mereka kan, tapi suara seakan kebudak-budakan memang begitu nyaring sekali, macam manja-manja begitu. Maksudnya itu pun seperti puberfonia lah juga. Itu boleh dikatakan seperti puberfonia juga. Tapi untuk yang perempuan ni kan, biasanya itulah maksud saya stigma masyarakat dia okey je. Kadang-kadang kalau memang kita kata individu itu sendiri yang aware, sedar, nak berubah, boleh je dapatkan sebenarnya rawatan. Okey. Kita nak fahami tentang rawatan dan kita pun nak fahamlah tentang kesan kepada mereka yang mengalami kondisi puberfonia ini seketika nanti di Hello Doktor TV3. Kita berehat dulu seketika. Terima kasih kerana masih bersama kami di Hello Doktor TV3 untuk sama-sama kita bincangkan tentang puberfonia, iaitu kondisi di mana seorang lelaki mempunyai suara seperti seorang wanita dan sebenarnya kondisi ini pun dialami oleh seorang wanita juga kan. Bila dah dewasa, suara dia halus seakan-akan seorang kanak-kanak. Okey, kita ada seorang tetamu seperti yang sudah dikongsikan tadi mengidap ataupun mengalami kondisi puberfonia ini, tapi sebelum kita kenalkan, kita tunjukkan wajahnya, kita nak dengarkan suaranya dulu. Dengar cerita suara macam Datuk Seri Siti Nurhaliza. Nyanyi sikitlah. Sampai keresahan dari jiwaku keliru, moga dilimpahi rindumu selalu. Wah, itu dia. Saya rasa macam ada Datuk Siti lah dalam ni. Okey, bersama kita hari ini juga ialah Muhammad Nur Adam Zikril. Adapun saya pasti anda kenal beliau sebagai Siti Shower di laman media sosial kan. Okey, ada Adam, ada Hawa juga hari ini ya. Apa khabar Adam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi bila kita jumpa saya dengar suaranya dulu, saya ingat ada Siti Nurhaliza dalam Okey, baiklah Adam. Kita nak tahulah bila sebenarnya Adam sedar Adam mengalami puberfonia ini ataupun suaranya berbeza daripada orang lain, Adam. Okey, sebenarnya bila saya sedar tu waktu saya dah di sekolah menengah lah kan. Waktu di sekolah menengah tu rakan-rakan saya semua yang lelaki kebanyakannya sudah akil balik kan. Memang majoriti dah akil balik seperti yang doktor sebut. Okey. Mostly mereka suara garau, okey, dan saya tidak macam tu. Sebenarnya macam mana ya saya nak cakap, kesedaran tu memang kita tahu, tapi macam mana saya nak adapt tu saya kena aturkanlah macam mana. Tapi alhamdulillah so far dengan ada keluarga, dengan ada orang-orang yang terdekat dengan saya rasa semuanya memberikan sokongan kepada saya dan alhamdulillah saya di sini pada hari ini. Itulah dan sebab kita tahu pasti dia bukan mudah sebab tambah-tambah di waktu usia sekolah menengah dengan kawan-kawan yang mereka rasa mungkin Adam berbeza kan dari segi suaranya. Jadi kita nak tahu apa cabaran Adam sebenarnya sewaktu sekolah menengah tu, waktu sedar memang berbeza dengan rakan-rakan. Okey, sebenarnya kalau saya lah kan, cabarannya saya rasa bila macam di sekolah, bila saya buat presentation kan, okey. Rakan-rakan saya semua yang lain tu suara garau ni, present kan. Dia tengok kat saya, okey assalamualaikum, hari ini saya macam tu kan. Itu je lah cabarannya. Cuma bila dah habis sekolah menengah tu, sekarang di alam universiti, kita dah semakin dewasa dan saya pula tak adalah terkenal tapi adalah pengikut di media sosial kan. Mereka kadang-kadang tanya, macam mana you nanti nak kahwin, dia kata kan. Macam mana you kalau angkat call daripada bank, macam mana you nak berhubung dengan orang tapi melalui talian atau macam mana kan. Tapi alhamdulillah saya boleh katakan, macam mana ya, saya boleh katakan kalau yang tanya kahwin tu kan, saya cakap, macam inilah jangan risau, semuanya dah ada. So biar saya dan keluarga je lah yang tahu benda tu. Kalau berkaitan dengan apa,
call bank tu semua, itu memang susah. Tapi saya cubalah untuk memberi kepercayaan kepada pihak bank yang saya ni adalah orangnya macam tu. Mencabar juga ya. Mencabar juga, betul. Dan bercakap tentang cabaran ni Puan Sheryn, pastinya ada kesan-kesan tertentu kepada mereka yang mengalami puberfonia ni Puan. Lazimnya apa? Okey, yang pertama biasanya kurang keyakinan diri. Tapi tengok yang ini bagus ni. Kurang keyakinan diri, dia rasa rendah diri, rasa anxiety ya. Sebab apa? Merasakan diri itu tak cukup bro dia, tak cukup kelakian dia. Selepas itu, mereka ni kadang-kadang diejek, dibuli patient saya. Memang saya adalah saya punya pesakit saya sendiri. Dia dibuli di asrama kadang-kadang senior dia lah duduk asrama ni, senior dia suka kau nyanyilah, belanja lagu pukul 3 pagi, pukul 4 pagi saya saja je kejut dia suruh nyanyi. Jadi memang dia tertekan sebenarnya, memang dia rasa dia dibuli lah. And then selain pada itu juga mungkin di kalangan mereka ni dia rasa kita kata rasa lebih kurang bergaul lah, lebih menyendiri sebab dia perasan reaksi orang. Bila tiba-tiba datang ni kan, badan fizikal dah macho dah ni. Sekali keluar suara, kadang-kadang kita boleh nampak reaksi orang macam jadi mereka tendensi cenderung untuk lebih menyendirilah, dia kurang nak bergaul dengan orang. Itu antara faktor dia lah. Antara kita kata kesan dia. Kesan tu. Itulah pastinya ada cara tersendiri juga ataupun cara yang terbaik untuk kita nak melalui cabaran tu. Lepas ni kita nak Adam kongsikan juga. Tapi sebelum tu kita nak dengarlah apa soalan yang ditanyakan oleh penonton Hello Doktor. Jom kita dengarkan. Hello doktor, suara saya ni lembut. Kalau macam dekat TikTok, dekat Instagram, selalu jugalah kena kecam pasal suara ni. Macam tu. Tapi antara benda yang saya rasa mencabar sikit bila call pihak bank, sebab diorang akan tanya saya banyak soalan. Sebab diorang nak make sure yang saya ni betul-betul pemilik akaun kan. Ialah pelik sebab nama lelaki tapi suara tu halu. Confuse pihak bank kan. Macam tu. Doktor, saya ada soalan. Kalau macam tips untuk terapi puberfonia, kurangkan kenyaringan suara boleh? Terima kasih doktor. Okey, rupanya itu antara cabaran yang lazim yang dilalui. Adam pun setuju juga. Kan? Betul. Jadi Puan Sheryn ditanyakan sebentar tadi tentang tip macam mana untuk betulkan suara dia, Puan Sheryn. Okey. Dia tips dia sebenarnya yang pertama kalau saya tanya individu yang dirujuk untuk masalah puberfonia ni, pertama saya akan tanya dia, soalan dia, adakah ini membimbangkan lah? Adakah ini membimbangkan anda? Apakah harapan anda dengan suara anda sekarang? Sebab apa? Sebenarnya kadang-kadang yang bimbang ni orang lain ni. Ibu bapa. Ya kan? Ibu bapa, cikgu lah, kawan-kawan. Semua duk cakap-cakap macam ni. Suara kau ni suara perempuan, suara kartun lah, suara kepik lah. Macam-macam dia bercakap. Tapi saya kena pastikan dulu individu ni yang datang untuk ke sesi terapi, dia bersedia untuk berubah. Once dia bersedia, kita akan provide terapi. Sebab apa? Sebenarnya terapi dia mudah je. Kadang-kadang patient saya, kebiasaannya patient saya, masuk suara lain, keluar dah suara lain dah. Okey. Macam mana boleh jadi macam tu? Macam mana boleh jadi macam tu kan? Okey, so pertamanya rujuk dulu kepada pakar. Macam saya cakap, ada pakar ENT sebab kita kena pastikan dulu tak ada isu di bahagian maksud saya patologi lah. Pita suara semua. Pita suara itu dalam keadaan baik. Biasanya doktor akan terus rujuk pada speech therapist lah, speech language therapist. Okey, bila datang tadi saya cakap lah, kita akan buat penilaian. Okey, antara matlamat dia adalah kita nak capai nada suara. Pertamanya, individu tu kena kenal pasti dulu kualiti suara dia tu macam mana. And then kita kena pastikan nada suara mana yang dia nak tau. Bukan saya yang nak. Sebab nanti kena keinginan sendiri. Sebab dia punya range, dia akan ada range dia. Kadang-kadang saya tak nak yang ni dalam sangat dia kata. Sebab bila kita dah find out, kita buat dalam sesi tu, tak nak ni macam dalam dia suara. Dia macam tak nak lah. Dia kata naik sikit macam tu kan. Jadi kita kena pasti apa nada yang kita nak usahakan. So antara teknik dia, biasanya saya akan guna teknik batuk.
macam tu. Sebab bila batuk biasanya kita akan kita kata dia akan halkum tu ke bawah lah. Bila ke bawah dia akan menyebabkan nada tu akan menurun. Okey. Jadi bila batuk contoh lepas tu saya akan masukkan perkataan untuk dia kena pasti di kedudukan halkum dia tu di bahagian bawah. Teknik batuk atau kita boleh buat teknik humming. Humming tu contohnya daripada nada rendah bawa pergi ke nada tinggi. Maksudnya ataupun daripada nada tinggi bawa ke nada tinggi bawa ke nada bawah lah. Kena praktis yang tu berulang kali. Kena praktis berulang kali sampai kita tahu mana satu nada yang dia boleh dengar dan dia rasa saya nak yang ini macam tu. Okey. Ataupun sebenarnya kita boleh guna apps sekarang kalau kita nak pantau, kita boleh pakai apps tu pitch apps. Yes. So, kita nak pastikan bila kita buat tu memang dekat dalam julat dia lah. Julat dekat nada yang kita nak tu. Okey, maksudnya bolehlah dibantu untuk suara memang nak boleh jadi dibantu. Ya. Okey, kita ada seorang pemanggil, dia rupanya pernah melalui terapi untuk suara ini dan alhamdulillah sebelum ini mengalami perempuannya dan alhamdulillah sekarang ini dah okey. Jom kita dengarkan perkongsiannya. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Friendly? Hello. Hello, Friendly ya? You say Friendly. Okey, kongsikan pengalamannya Friendly. Okay, pengalaman saya buat terapi puberponia ni. First, lecturer saya yang dapat kesan masa saya buat presentation dalam kelas. Okay. Lecturer tu cakap, kamu mungkin ada masalah ni. Masa tu pandemik lagi, so saya tidak terus jumpa dengan dokter lah. Dalam bulan 10 tu, saya terus jumpa dengan dokter dan saya baru tahu saya ada masalah puberponia. Lepas buat jumpa dengan dokter tu, saya jumpa dengan speech therapist. And then kita buatlah suara tu. Friendly, suara sebelum ni macam mana? Suara sebelum ni dia suara macam perempuan sikit. Nak dengar ke? Apa dia, Friendly? Okey, boleh. Silakan, Friendly. Suara sebelum ni dia macam sikit. Okey. Ya, silakan Friendly. Friendly nak kongsikan suara sebelum ni macam mana ya? Kalau boleh. Ya, silakan Friendly. Siapa? Nama saya Friendly. Okay. Boleh dengar ke? Boleh. Okay. Ini suara sebelum saya. Dan, ini adalah suara saya yang sekarang. Maksudnya masih ada dan boleh ditukar-tukar. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Friendly. Kongsikan pengalaman bersama Hello Doktor. Jaga diri. Okey, maksudnya Puan Syarin, sebenarnya walaupun dah melalui terapi, suara dah berubah, maksudnya suara lama pun masih ada lagi. Saya punya pesakit dia buat prank kat kawan dia. Ya? Dia buat, ada yang memang buat, dia kata saya akan buat dia kata ada yang boleh dia nak menggunakan suara yang lebih male tu, suara bernada rendah tu untuk orang yang baru. Mungkin orang yang familiar dah kenal dia rasa tak selesa. Dia guna suara lama. Memang ada pesakit saya ni pula yang datang ni, dia nak cari jodoh tau, dia nak kahwin. Umur 30 tahun masa tu, umur 30 tahun dia nak kahwin sebab apa? Dia approach je perempuan reject dia. Jadi yelah susahlah yes. kan. Kalau Adam pula sebenarnya pernah melalui ataupun pergi mana-mana terapi, menjalani apa-apa terapi? Tak ada. Sebelum ni tak pernah pergi terapi. Sampai sekarang? Sampai sekarang sebab berkat daripada orang yang sekeliling saya lah. Dia kata sebelum tu memang saya dah dapat jumpa juga doktor kan. Okey, jadi doktor pun akan tanya juga soalan yang sama. Tapi kita just sembang-sembang saja dengan doktor.
And then saya tanya orang sekeliling saya, dia kata tak perlulah, kita syukur dengan apa yang Allah beri. Betul. Dan tapi apa yang doktor beritahu tadi semua saya hormati dan saya sendiri akui sebab doktor belajar lebih tentang benda tu. Tetapi untuk diri saya bersyukur dengan apa yang ada, saya jalani dan saya anggap ini kekurangan yang menjadi satu kelebihan untuk diri saya. Baik, selepas ini kita nak tahulah apa antara kelebihan ataupun hikmahnya terhadap Adam sendiri selepas ini ya. Baiklah, kita nak berehat dulu, kembali lagi selepas ini di Hello Doktor. Macam-macam yang sudah kita pelajari tentang puberfonia hari ini dan juga pengalaman yang dikongsikan oleh mereka yang mengalaminya dan sedikit sebanyak membuka mata kita apa yang berlaku di persekitaran kita. Baiklah, okey, kita masih bersama dengan Adam di Hello Doktor ataupun lebih kita kenali sebagai Siti Shower dan kita juga masih bersama dengan Puan Sheryn. Okey, baiklah Adam. Kalau tadi Adam ada kongsikan memilih untuk tidak menjalani terapi untuk mengubah suara tetapi memilih untuk lihat ia sebagai satu rezeki daripada Allah, sebagai satu hikmah juga. Jadi kalau boleh Adam kongsikan apa antara hikmah yang dapat Adam lihat apabila mempunyai suara yang begitu unik sekali? Okey, pertama sekali, apa yang saya memperolehi daripada semua ni, satu, saya dikenali ramai dan saya bersyukur dalam proses walaupun suara tak normal seperti seorang lelaki macam kawan saya tu kan. Pada masa yang sama juga Allah berikan saya hidayah sebab sebelum ni saya bukan Islam tapi saya dah masuk Islam. Salah satunya sebabnya adalah suara. Saya fikir macam hebatnya Allah. Allah boleh jadikan seseorang tu macam-macam dengan apa yang ada di sekeliling ni kan. So saya rasa satu perkara yang sangat mengagumkanlah. Saya amazed dengan apa yang Allah ada tu dan beri kepada seseorang hambanya. Ya. Macam tu. Sebab kalau kita lihat pun, ialah saya pun sentiasa mengikuti Adam juga di media sosial. Kalau kita persembahan pun dah banyak mendapat jemputan dan sebagainya. Ya, Alhamdulillah. So good lah macam tu. Alhamdulillah. Jumpa Datuk Seri Siti Nurhaliza apa ni? Baru-baru ni. Betul. Jumpa idola ya. Satu momen yang takkan saya lupakan lah yang tu. Seronok sangat. Alhamdulillah. Baik, okey. Dan itu daripada Adam sendirilah dan pasti dia memberi inspirasi juga kepada mereka untuk menggunakan kelainan keunikan diri sendiri sebagai satu kelebihan kan. Puan Sheryn, mungkin kata-kata nasihat kepada mereka, bukan saja mereka yang mengalaminya tetapi orang sekeliling juga untuk sentiasa memberi sokongan. Tetapi sebelum itu, kita nak fahami juga kalau mereka mahu mencegahnya ataupun mereka nak melalui rawatan, nak ubah suara mereka. Jadi apa antaranya selain daripada terapi yang Puan kongsikan tadi? Pertama memang kena rujuk kepada pakar dululah tadi. Dari segi kita kata terapi itu perlu jalani. So maksudnya kalau dari segi tips-tips lain tu maksudnya tips penjagaan suara ke? Kalau tips penjagaan suara tu janganlah selalu ada benda yang boleh kita buat, ada benda yang kita perlu elakkan. Selalunya kalau biasanya macam tadi kan ada yang concern tentang sakit tekak kan, biasanya kena banyakkan minum air lah, hidrasi. Sebab apa? Kita nak bagi pelincir dekat kawasan pita suara kita ni. Kemudian buat vocal warm up, buat exercise. Terutamanya untuk sesiapa sahaja yang kita kata ada big event kan, kadang-kadang nak kena bercakap secara berterusan kan, buat vocal warm up. Tadi saya perasan juga ni Hawa ada buat kan. Sebelum siaran tadi lah. Yes, humming. Kalau boleh humming lah lagu-lagu birthday ke. Buat bunyi apa? Kan. Okay, yes. Vocal warm up tu sesuai untuk semua pun sebenarnya. And then kalau kita cuba elakkan, biasanya elakkanlah. Kalau elakkan makanan ke, kalau makanan biasanya kita terlalu kaitkan makanan terlalu pedas, makanan yang berminyak, yang masam-masam, sebab ini sebenarnya boleh menyebabkan reflux. Reflux tu bila mana asid yang berlebihan daripada salur makanan tu keluar melimpah ke salur kita kata apa tu, pita suara tu. Itu menyebabkan keradangan. Jadi kadang-kadang bila nak keluarkan suara rasa perit dekat tekak tu lah. Okay. Puan Sheryn, ada juga yang kongsikan suntikan botox. Okay. Boleh membantu.
Suntikan botox kalau kita kata terapi tidak berkesan. Okey. Yes. Suntikan botox ataupun thyroplasty boleh membantu. Maksudnya ikut, tapi perlu melalui terapi dulu lah. Kalau pembedahan? Pembedahan, thyroplasty itulah pembedahan tu. Tapi memang pilihan pertama biasanya doktor akan rujuk kepada speech therapist dululah. Kalau kita tengok, kita scope tu dalam keadaan semua baik tu, dia akan rujuk terus kepada speech therapist dulu. Okey. Puan Syahreen, lagi satu. Okey, mungkin seorang lelaki ataupun wanita lah, suaranya dah okey dah. Tapi kalau nak suara lagi dalam lagi ataupun lagi tinggi lagi, kalau boleh juga ke melalui terapi untuk nak ubah suara mereka, ataupun itu hanya khusus pada mereka yang purvofonia saja? Boleh. Sebenarnya boleh. Tu maksud saya, kalau memang tak ada any pathological, biasa pergi guru vokal lebih baiklah. Belajar teknik kan. Belajar teknik menyanyi ke, teknik bercakap yang lebih baik. Biasanya kalau speech therapist ni, kita lebih kepada any pathological ke, ada isu-isu pathological ataupun isu-isu macam purvofonia ni lah. Kalau betul-betul nak create saya nak suara yang macam Siti ke, suara macam ni ke kan. Pergi ke belajar guru teknik. Teknik tu pergi guru vokal boleh. Kalau Adam ada pergi ke guru vokal mana? Dah buat persembahan banyak dah ni. Dulu. Ya. Di RTM dulu pernah juga ambil macam dengan anak Datuk Ahmad Nawab yang buat lagu Diam-diam Berpandangan. Itulah. Okey, alhamdulillah. Okey, dan mungkin kita nak dengarkan kata-kata semangat, kata-kata nasihat daripada Adam sendiri kepada penonton Hello Doktor dan juga kepada mereka yang mengalaminya ataupun kepada keluarga mereka untuk sentiasa bagi sokongan. Okey, bagi saya macam ni. Kalau kita rasa benda tu selagi tak mengganggu perjalanan kehidupan kita, saya rasa just bersyukur dengan apa yang ada. Tapi kalau rasa perkara tu macam mengganggu dan boleh membuat perjalanan kehidupan kita tu macam sesuatu yang contoh misalnya nak kahwin tadi kan doktor kata tak boleh cari jodoh sebab suara macam ni kan. Jadi saya rasa perlulah pergi. Tapi kalau yang merasa dia tak mengganggu dan dia rasa okey je, just go on, cari diri sendiri macam tu. Saya rasa macam itulah. Okey, terima kasih banyak Adam. Adam, sebenarnya ada special request juga daripada penerbit kita. Kalau Adam tak keberatan, kita nak dengar nyanyian sikit daripada Adam, boleh ke? Tak apa ke? Boleh. Lagu boleh. Apa ya? Lagu apa ya penerbit? Apa? Putus terpaksa katanya. Putus terpaksa macam mana ya? Macam mana tu penerbit? Saya tak boleh nyanyi ni. Okey, apa-apa lagu saja Adam, boleh saja. Okey, lagu selain daripada Datuk Siti lah. Maksudnya macam tu. Okey, boleh apa-apa. Saya suka lagu Zamani sebenarnya. Okey. Silakan Adam. Andainya di situ ada ruang, bolehkah kiranya ku menumpang? Andai ada sisa kemaafan, maafkan diri ini yang dulu melukakan. Okey. Wow, okey sangat. Terima kasih banyak-banyak Adam. Okey, baiklah. Puan Syahreen, di penghujung perbincangan kita ini, kita nak dengarkan kata-kata nasihat daripada Puan Syahreen sendiri, kata-kata akhir kepada penonton Hello Doktor. Okey, kata-kata nasihat saya ya. Jaga kesihatan suara. Sebab suara itu adalah identiti diri kita. Macam Adam kan? Macam kalau Hawa tu kan pagi-pagi buka radio tak dengar, tak nampak muka, buka Kuala FM, ni suara Hawa Rizwana. Kita boleh kenal kan? Jadi maksudnya suara itu adalah identiti diri kita. So jaga suara. Jika memang dalam keadaan tidak sihat, rehatkan dulu. Dan pastikan tadi saya kata, tempoh 14 minggu suara tidak kembali normal, rujuk dengan pakar. Okey, supaya tidaklah kita kata bila dah jumpa nanti suara tu menjadi semakin teruk dan kita susah nak dapatkan balik suara asal tu. Okey, untuk yang individu yang mengalami purvofonia, jika memang mempunyai kesedaran ataupun kita kata memang ingin berubah, terus dapatkan rawatan di hospital. Memang ada cara untuk kita merawat.
individu tuberfonia ini. Okey, dengarlah tu nasihat. Jangan kita tunggu terlambat. Tapi apa Syari, kalau dia suka dengan suara tu, tak nak menjalani terapi, okey, tak apa. Okey saja, selagi selesa. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Sharon Sukmum, iaitu terapis pertuturan bahasa dari Hospital Chancellor Tuanku Mukhris HCTM Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Siti Syawam, ada Puan Muhammad Nur Adab Zikril kerana bersama kita hari ini. Terima kasih atas masa yang diluangkan. Baiklah, Hello Doktor hari ini berhenti di sini dan pada minggu depan kita akan bincangkan tentang penyakit jarang jumpa. Hari Ahad jam 5.30 petang hanya di TV3. Saya Hawa Rizwan. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih.